Luffy kemudiannya sangatlah terkejut melihat akan keadaan Atlas yang telah pun terbaring dan mengalami kerosakan yang teruk. Luffy kemudiannya mengatakan bahawa ini adalah satu perkara yang teruk dan perempuan ini adalah perempuan yang mereka jumpa tadi. Pada panel yang seterusnya, Lucci mengatakan bahawa dia sedar yang berlawan dengan Straw Hats bukanlah satu idea yang bagus, akan tetapi panel kemudiannya menunjukkan Luffy yang mengarahkan Chopper untuk segera merawat Atlas. Chopper menerima tugasan tersebut sambil mengatakan bahawa tugasan ini menurut Chopper lebih sesuai untuk diuruskan oleh Franky dan bukanlah dirinya. Lucci kemudiannya telah menyuruh Luffy untuk diam kerana ini adalah isu dalaman kerajaan. Luffy kemudiannya dengan bengis telah mengherdik Lucci dan mengatakan bahawa perempuan ini telah pun memberikan makanan kepada kami. Kau tahu tak? Panel kemudiannya telah beralih ke arah Marine Headquarters yang berada di New World. Sakazuki Akainu sangatlah terkejut apabila mengetahui bahawa Mugiwara Pirates kini sedang berada di Egghead Island dan bertanyakan kenapa mereka ada di sana. Akainu menambahkan lagi bahawa keadaan sekarang semakin bertambah rumit. Adakah ini bermaksudnya Vegapunk sedar bahawa Cypher Paul sedang memburu dirinya? Seorang Marine yang lainnya telah bertanyakan kepada Akainu adakah ini bermakna Cypher Paul telah masuk ke pulau tersebut secara paksa. Akainu kemudiannya berkata bahawa sekiranya mereka ingin mengisytiharkan perang, mereka sepatutnya merujuk kepada Akainu terlebih dahulu. Dan Akainu juga mengatakan bahawa sekiranya Vegapunk membentuk sebuah pakatan dengan Straw Hat, maka ianya akan meninggalkan satu kesan yang sangat teruk kepada kekuatan ketenteraan Marine. Dia kemudiannya telah bertanyakan di manakah keberadaan Kizaru dan ternyata Kizaru telah pun bergerak menuju ke Pulau Egghead selepas mendengar strategi daripada Marine. Akainu juga mengarahkan untuk mereka memberitahu kepada Lucci agar tidak melakukan apa-apa tindakan sebelum pihak Marine sampai di Egghead Island dan Lucci tidak boleh untuk berlawan dengan Luffy dalam apa keadaan sekalipun. Panel kemudiannya telah beralih semula ke arah Egghead Island yang menunjukkan zoom out panel bagi pulau tersebut sambil CP0 mengarah Lucci untuk bersabar. Namun demikian, pada panel yang seterusnya kita dapat melihat ternyata Lucci dan Luffy telah pun berada dalam mode awakening masing-masing dan berlawan antara satu sama lain. Chopper yang sedang berlari mengarahkan Luffy untuk tunggu sebentar, manakala Jinbe mengingatkan kepada Luffy untuk sedar kedudukan mereka di pulau tersebut dan mengatakan bahawa ini bakal menjadi satu insiden yang besar. Panel kemudiannya telah beralih ke arah control room di mana Nami yang sedang melihat pertembungan Luffy dan Lucci dari monitor telah bertanyakan apakah itu? Adakah Rob Lucci kelihatan begitu sebelum ini? Shaka kemudiannya telah mengatakan bahawa perkara ini sangatlah rare. Lihatlah bagaimana kelajuan mereka. Terdapat banyak kes di mana kebangkitan daripada jenis Zoan ini telah pun mengambil alih diri penggunanya daripada personality mereka yang asal. Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan form awakening bagi Neko Nekonomi model leopard milik Lucci sambil dia mengatakan kepada Luffy bahawa jangan fikir yang hanya Luffy sahaja yang sudah menjadi semakin kuat. Kaku pula cuba untuk menghentikan Lucci memandangkan mereka masih lagi belum mendapat kelulusan daripada pihak atasan. Pada panel yang seterusnya, Vegapunk yang asli telah pun muncul di dalam control room sambil bertanyakan kepada Shaka, adakah The White Warrior telah pun muncul? Franky yang melihatkan Vegapunk berada di sana tersangat-sangatlah teruja sehingga matanya menjadi bentuk cinta memandangkan baru sahaja sebentar tadi Vegapunk berada di bawah. Vegapunk kemudian telah bertanyakan kepada Nami apakah gelaran bagi transformasi Luffy ini. Nami sendiri menjawab bahawa mereka pun tak tahu tentang perkara tersebut dan bertanyakan semula bukankah itu kuasa daripada Gomu Gomu Nomi. Kemudian kita ditunjukkan oleh Oda dengan satu double page yang mana Vegapunk mendedahkan kepada kita sekali lagi tentang Hito Hito Nomi model Nika. Vegapunk telah memberitahu kepada Nami bahawa tidak pernah ada langsung rekod nama Gomu Gomu Nomi yang tertulis dalam ensiklopedia Devil Fruit yang lama, menyebabkan Nami sangat terkejut dan bertanya apa benda semua ini. Usop kemudiannya mengatakan bahawa sekalipun Vegapunk menyatakan sedemikian, namun Luffy sendiri yang memanggil buah tersebut sebagai Gomu Gomu Nomi. Kemudian Vegapunk dengan terujanya memuji keindahan bagi form baharu Luffy itu sambil memerhatikan perlawanan antara Awakening Luffy dan Awakening Lucci melalui skrin yang terdapat dalam control room tersebut. Vegapunk mengatakan lagi bahawa form Luffy ini kelihatan sama dengan dewa yang pernah disebut dalam dokumen kuno. Sanji yang terkejut terus bertanya, seorang dewa? Kita tengah bercakap pasal Luffy ini. Luffy ini budak bodoh ya. Kemudian pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Luffy yang berada dalam form Gift Fifth-nya yang sedang melompat ke girangan dan mengelak serangan dari Lucci sambil Vegapunk menjawab soalan Sanji tadi dengan mengatakan bahawa ya, The Warrior of Liberation yang senantiasa bermain-main dan meletakkan senyuman di wajah orang lain dan ianya juga dikenali sebagai The Sun God Nika. Nami kemudiannya telah mengatakan bahawa dia tidak pernah pun mendengar tentang Nika sebelum ini. Kemudian pada panel yang seterusnya sambil menunjukkan wajah Luffy yang sedang tersenyum, Vegapunk mengatakan kepada Nami bahawa selayaknya dia tidak mengetahui tentang Nika ini
memandangkan nama Nika ini telah pun dipadamkan daripada catatan sejarah. Kemudian pada panel yang seterusnya, sambil menunjukkan Luffy yang terjojol matanya kerana terkejut dengan kehadiran Lucci di hadapannya, Vegapunk mengatakan bahawa akan tetapi selagi manusia masih terus mencari tahu tentangnya, maka kewujudan Nika tidak akan pernah lenyap. Pada panel yang seterusnya pula kita dapat melihat Luffy yang mengelak serangan daripada Lucci dengan lucunya sambil menarik-narik kepala getahnya ke situ dan ke sini dan ke sana. Ada kalanya dia tersengih, ada kalanya dia tersenyum, dan ada juga saatnya dia tertidur. Sambil mengelak serangan daripada si lucu-luci itu. Dah macam kartun Tom and Jerry dah scene macam ni kan. Sambil Vegapunk mengatakan bahawa nafsu keinginan bagi semua benda terlahir di dunia ini. Sebagai contoh, pada panel yang seterusnya, sambil menunjukkan wajah Nami yang kebingungan, Vegapunk mengatakan bahawa Devil Fruit juga mempunyai konsep yang sama. Dan pada double page yang seterusnya pula, kita dapat melihat sambungan bagi penjelasan Vegapunk yang mengatakan bahawa buah iblis adalah potensi bagi evolusi manusia yang diinginkan oleh sifat manusia. Kan bagus kalau aku macam ini, kan bagus kalau aku macam itu. Maka kuasa buah iblis ini mewakili kehendak masa hadapan manusia itu. Pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan panel Lucci yang masih lagi cuba untuk menyerang Luffy. Kemudian sambil menunjukkan wajah Robin yang penuh persoalan, Vegapunk menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa kemampuan luar biasa ini dibenci oleh lautan yang merupakan the mother of all nature. Kemudian Oda memayungkan kepada kita satu panel yang menunjukkan Luffy Nika dan Lucci Awakening yang sedang melagakan tumbukan mereka sambil terpercik haki daripada tumbukan mereka. Kemudian panel menunjukkan pengkaji-pengkaji yang tercengang-bangang sambil Vegapunk menyambung lagi penjelasannya dengan mengatakan bahawa disebabkan oleh itulah mereka dibebankan dengan air laut sebagai kelemahan mereka. Kemudian panel menunjukkan Luffy dan Lucci yang masih lagi berlaga tumbukan dalam keadaan Luffy yang tersenyum manakala Lucci pula kegeraman. Kemudian panel menunjukkan Vegapunk yang mengatakan bahawa pengguna-pengguna buah iblis ini hidup di dalam satu skala yang berbeza, yang mana sering dihajati dan dibayangkan oleh manusia. Sambil panel menunjukkan Luffy yang sedang tersenyum riang. Kemudiannya panel menunjukkan Luffy dan Lucci yang telah pun terpelanting ke belakang dek kerana kuatnya kesan tumbukan mereka berdua, sambil Vegapunk mengatakan bahawa ini adalah teori aku, tidak perlu untuk kita fikirkan tentang ianya dewa ataupun bukan. Bukankah dunia ini sangat menarik? Kemudian kita ditunjukkan dengan panel wajah Sanji, Franky, Usopp yang sangat-sangat terkejut. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Sentomaru yang memerhatikan Luffy yang tergelak sambil berterbangan. Sentomaru yang merupakan Kapten Unit Science Marine Headquarters mengatakan bahawa hari ini sepatutnya adalah hari cutinya dan bertanya kepada Vegapunk apa yang patut dia lakukan. Kemudian panel yang seterusnya menunjukkan S-Shark, S-Snake dan S-Hawk yang sedang berdiri di hadapan Sentomaru sambil Vegapunk menjelaskan kepadanya bahawa kini CP0 sedang memburu Vegapunk. Vegapunk juga meminta maaf kerana tidak memaklumkan perkara tersebut lebih awal kepada Sentomaru. Sentomaru kemudiannya mengatakan bahawa bukankah tindakan ini juga menjadikannya sebagai seorang penjenayah. Vegapunk membenarkan kata-kata Sentomaru itu dan mengatakan bahawa dia sepatutnya meminta pendapat daripada Sentomaru terlebih dahulu. Sentomaru kemudiannya mengatakan bahawa CP0 adalah pakatan mereka, manakala Lanun adalah musuh mereka. Adakah dia sepatutnya mengarahkan Seraphim untuk memihak kepada CP0? Kemudian sambil panel menunjukkan wajah-wajah Seraphim, Vegapunk telah pun berkata kepada Sentomaru bahawa Vegapunk lah yang telah mengambil Sentomaru pada saat dia tidak mempunyai makanan langsung. Lalu bertanyakan apakah keputusan yang ingin dilakukan oleh Sentomaru. Sentomaru kemudiannya dalam keadaan yang serba salah mengatakan bahawa Vegapunk telah meletakkannya dalam keadaan yang begitu sulit. Kaku kemudiannya mengatakan bahawa mereka mempunyai 3 Seraphim dan ianya kelihatan sangat kuat. Kaku kemudiannya mengarahkan S-Bear untuk segera menghapuskan Seraphim yang lainnya. Namun demikian, Stussy mengatakan kepada Kaku bahawa perkara tersebut adalah mustahil dan kini mereka berada dalam disadvantage. Sentomaru kemudian mengarahkan S-Bear untuk menghapuskan kesemua pegawai kerajaan yang berada di sana. Kaku kemudiannya baru teringat bahawa keutamaan yang dimiliki oleh authority chip mereka tidak standing dengan apa yang dimiliki oleh Sentomaru. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat S-Bear telah pun menyerang pegawai kerajaan yang berada di hadapannya, menunjukkan bahawa dia telah mematuhi arahan daripada Sentomaru sebentar tadi. Pada panel yang seterusnya, Stussy telah pun menerangkan bahawa tingkatan keutamaan yang dipatuhi oleh Seraphim ini adalah berbeza dengan pasifista yang lain. Sekalipun Gorosei yang memberi arahan melalui Denden Mushi, ianya tetap tidak berkesan. Sambil kita ditunjukkan dengan tingkatan keutamaan bagi pasifista yang biasa, yang mana nombor 1 adalah
adalah Gorosei, diikuti dengan Vegapunk, Stella dan Satellite, kemudian diikuti oleh Sentomaru, dan akhir sekali barulah pemegang chip keutamaan. Kaku kemudiannya mengatakan bahawa sekarang ini kalau difikirkan balik, ianya akan menjadi satu kerugian sekiranya mereka menghapuskan Seraphim. Tak guna betul. Luffy, kenapa kau tak fikir pasal semua ni? Pada panel yang seterusnya, kita dapat melihat satu gerakan baru daripada Luffy, iaitu gerakan Gomu Gomu no Mogura Pistol, yang merupakan satu tumbukan yang telah menembusi tanah lalu menukarkan tanah tersebut menjadi getah, sehingga tumbukan Luffy itu telah menghinggap ke tubuh Lucci, menyebabkan darah terpercik keluar daripada mulut Lucci. Sentomaru kemudian telah mengarahkan Seraphim S-Snake untuk membimbing Straw Hat Spider ke kubah hadapan dengan menggunakan vacuum rocket, manakala S-Shark dan S-Hawk diarahkan untuk menghalang CP0. Jinbei yang kebingungan telah bertanyakan kepada Chopper, adakah matanya sedang menipu dirinya? Chopper kemudiannya bertanyakan, adakah Jinbei juga perasan perkara yang sama? Chopper fikir yang Seraphim itu kelihatan sama seperti Jinbei. Jinbei kemudian mengatakan bahawa mereka yang berkulit perang ini nampak sama dengan bekas-bekas Shichibukai. Jinbei tak sangka yang Vegapunk akan mengklonkan mereka. Pada panel yang seterusnya, Luffy telah pun menegur Sentomaru dengan memanggilnya sebagai budak kapak. Sentomaru kemudian mengatakan kepada Luffy untuk tidak memanggil dirinya dengan nama senjatanya, dan Sentomaru juga berpesan kepada Luffy supaya tidak lupa yang mereka ini sebenarnya adalah musuh. Sentomaru juga bertanyakan kepada Luffy adakah dia akan membawa Vegapunk keluar bersamanya. Luffy kemudiannya membenarkan soalan tersebut, memandangkan Vegapunk sendiri yang meminta kepadanya permintaan tersebut. Sentomaru kemudiannya mengatakan bahawa dia tidak tahu sama ada dia boleh mengharapkan Luffy ataupun tidak, tapi siapa sangka yang Luffy bakal menjadi seorang Yonko. Sentomaru juga bahkan tak faham dengan form baru Luffy ini. Namun tiba-tiba Lucci yang berada dalam mode awakeningnya telah pun menikam tangannya menembusi dada Sentomaru yang sedang bercakap dengan Luffy itu. Pada panel yang seterusnya, wajah Nika yang riang tadi kini sudah hilang, dan ekspresi wajah Luffy sangatlah terkejut dan marah melihatkan tindakan Lucci itu sambil menjerit memanggil nama budak kapak. Panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita Sentomaru yang berada dalam keadaan yang nazak. Pada panel yang terakhir, kita ditunjukkan dengan wajah awakening daripada Lucci yang mengatakan kepada Sentomaru, Seraphim mematuhi arahan daripada engkau. Kami hanya perlu membunuh menara kawalan mereka. Kita ditunjukkan dengan Luffy, Nika yang sedang berlari menuju ke arah Sentomaru yang telah pun terjatuh ke tanah selepas diserang oleh Lucci sambil memanggil Sentomaru dengan panggilan budak kapak. Pada panel yang seterusnya, Luffy yang berada dalam keadaan mata yang terjojol seperti kartun telah pun meminta maaf kepada Sentomaru kerana telah mengganggu perhatian budak kapak tersebut. Sentomaru kemudiannya telah memberitahu kepada Luffy untuk tidak memandang rendah kepada dirinya, dan pada panel yang seterusnya pula kita dapat melihat Sentomaru yang sebenarnya berjaya untuk meramal serangan daripada Lucci dan telah pun menahan serangan tersebut dengan kemampuan hakinya. Namun dia sepatutnya menahan serangan tersebut dengan lebih baik. Lucci kemudian telah memuji ketahanan milik Sentomaru dan mengarahkan supaya Sentomaru segera pengsan, dek kerana selagi seseorang yang mempunyai keutamaan tingkatan seperti Sentomaru masih lagi sadar, maka CP0 tidak akan dapat mengawal Seraphim sambil Lucci bersedia untuk menyerang Sentomaru buat kali keduanya. Sentomaru yang sedang terbaring menghalakan tangannya ke hadapan untuk menahan serangan tersebut. Namun demikian, Luffy dengan lebih pantas dan tangkasnya telah pun menghulurkan kakinya yang bersalut haki betul-betul di hadapan wajah Lucci sambil melaungkan kalimah Gomu Gomu no. Dan panel yang seterusnya pula kita dapat melihat Luffy yang telah pun memutarkan badannya lantas melepaskan serangan yang bernama Gomu Gomu no Dawn Whip sambil tertawa dengan riangnya. Pada panel yang seterusnya menyebabkan Lucci telah pun terbang nun jauh ke belakang.